pembelajaran. Jadi ada setengah fakulti yang memilih secara kumulatif, ada juga setengah fakulti ataupun program PU yang memilih secara pilihan. Jadi ini bergantung kepada pilihan ataupun keputusan yang telah dilakukan oleh fakulti dan juga PU. Okey. Jadi ini adalah 7 area dalam COPA. Okay, program delivery, assessment of student learning, student selection and support service, academic staff, educational resources, program management dan juga program monitoring, review and CQI. Sebenarnya ketujuh-tujuh indikator ini juga boleh dilakukan pelaporan. Kalau kita lihat pelaporan sebelum ini lebih cenderung terhadap area 1, area 2 dan juga area 7. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada isu-isu berkaitan dengan area 3, 4, 5 dan 6 juga boleh diberi pelaporan menggunakan sistem ini. Okey, saya imbas kembali tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini adalah CDX yang kita gunakan sebelum ini. Jadi saya yakin tuan-tuan dan puan-puan pernah lihat, pernah guna dan juga pernah merasai pengalaman menggunakan sistem ini. Alright, dan kemudian kita beralih kepada sistem yang seterusnya. Kita gunakan CDL CQI version 2.0. Okey, dan dengan sedikit penambahan yang mana kita boleh memasukkan jumlah ataupun nilai PLO dengan lebih tepat berbanding dengan versi yang sebelumnya. Dan pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita telah memasukkan, kita telah mempunyai satu sistem yang kita gunakan dan kita integrasikan di dalam sistem U-Future, dan insya-Allah ini nanti akan diterangkan oleh Dr. Prasanna. Jadi saya ingin berikan gambaran dahulu. Okey, apakah proses yang telah dilalui oleh kita sebelum ini dan sehingga ke hari ini. Okey, ini nanti akan diterangkan oleh Dr. Prasanna dengan lebih lanjut. Maka kita sudah adakan dan kita adakan 2 sesi latihan semalam dan juga hari ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita menggunakan sistem OBE CDL ini, maka dengan penguatkuasaan ini, penggunaan template Excel 10.32, 10.34 SP dan juga version yang kedua dimansuhkan. Alright, maksudnya kita tidak akan menerima lagi template Excel seperti yang saya maklumkan tadi. Jadi maksudnya pelaporan untuk semester ini adalah menggunakan sistem OBE CDL sepenuhnya. Jadi rumusannya adalah yang pertama kita nak pastikan bahawa semua program akademik yang ditawarkan di UiTM mematuhi dan juga melaksanakan CDI bagi tujuan yang saya katakan tadi. Dan yang kedua, kita boleh melihat bahawa CDI ini bukanlah hanya untuk mengumpulkan data ataupun untuk mengumpulkan masalah, tetapi kita ingin jadikan ini sebagai kajian tindakan ataupun action research yang boleh kita perkenalkan dalam menyelesaikan isu-isu tertentu secara berfokus dalam jangka masa yang pendek. Jadi ianya bersesuaianlah dengan hasrat Prof TNCA agar kita lebih cenderung melihat kepada research informed curriculum teaching and learning, dan kita berharapan bahawa dengan adanya sistem ini dapat mengurangkan beban kerja tuan-tuan dan puan-puan. Ini lebih tepat, maksudnya kurang ketirisan data, dan juga kita nak pastikan bahawa kita boleh memantau, kita boleh memantau dari semester 1 sehinggalah tamat sesuatu kohort. Dan bengkel dan latihan yang dianjurkan juga perlulah bertepatan, dan kita pastikan ini bukanlah bengkel yang pertama dan terakhir. InsyaAllah saya dan tim-tim saya, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan akan pergi ke fakulti dan juga kampus untuk memastikan bahawa semua apa yang kita rancangkan dapat dilaksanakan dengan baik. Dan saya faham tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan inovasi baru. Ianya mungkin mengambil sedikit masa untuk beradaptasi. Tapi saya yakin jika kita mencuba dan juga kita memberikan maklum balas tentang pengalaman penggunaan terhadap sistem ini, saya rasa ini akan membantu pihak ACA dan juga ISEC secara khususnya dalam nak menambah baik sistem ini. Dan saya boleh katakan bahawa sistem ini masih lagi newborn, masih lagi pada fasa yang pertama, dan saya yakin dengan komen dan juga
maklum balas tuan-tuan dan puan-puan, kita akan tambah baik sistem ini dari semasa ke semasa. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, kita harap dengan ada sistem ini, kita boleh melaksanakan sedia ini dengan lebih cekap, dengan lebih baik, dan insyaAllah dengan penerangan daripada pesanan ini nanti akan boleh lebih gambaran kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya sudahi dengan taklimat ringkas saya, dan saya akan minta rakan saya Dr. Prasana untuk meneruskan sesi beliau. Dipersilakan Dr. Prasana. And over to you back, Z. Okay, thank you Dr. Samsul. Selamat pagi kepada semua. So, kita teruskan dengan sesi yang kedua, lebih kepada sesi penggunaan sistem CDL CQI dalam UFuture. And mohon saya share screen dulu. Okay, untuk makluman semua, sistem yang dibangunkan ni adalah sebenarnya di dalam platform UFuture. Saya rasa kebanyakan telah pun sedia maklum, UFuture ni bakal menggantikan semua sistem e-pembelajaran di UiTM, di mana menggantikan Island dan juga iClass. So, untuk login, seperti biasa kita akan klik pada login. And untuk pensyarah, sila pastikan anda login guna link ni, dan juga sila ambil maklum bahawa sistem ni akan melalui data maintenance. Sebab semalam selepas saya bagi taklimat, ada juga yang excited sangat sampai tengah malam pukul 1 tengah cuba nak masuk. Memang tak boleh kalau sistem maintenance, sistem akan down. Bukan sahaja sistem UFuture, malahan semua sistem universiti akan melalui data maintenance. So, kalau boleh jangan guna waktu ni. So, kalau sebagai pensyarah login, dan sila gunakan username dan password sama seperti staff portal. Okey, apabila kita dah masuk dalam sistem, pelaporan untuk CDL CQI ada 3 level. Level yang pertama adalah penyediaan laporan di peringkat grup pensyarah yang mengajar. Level yang kedua adalah di peringkat RP, iaitu course level. Level yang ketiga adalah di peringkat program, di mana disediakan oleh AJK ataupun di peringkat Dr. Samsul siapa? Ada KPP yang untuk program level. KPP dan juga TDA. KPP dan juga TDA. So, data yang Dr. Samsul bagilah kan hari tu? Ya, data yang kita beri, akses tu kepada TDA, KPP dan juga jawatan kuasa Nobel. Okay. So, program level. Yes, correct. So, apabila anda login, yang anda lihat kepada siapa yang dapat lihat di tepi ni apabila login, yang ini adalah peringkat yang ketiga di mana program level access. Dan apabila kita klik pada setiap kursus, kita ada satu lagi pelaporan di sini. Yang ini adalah pelaporan yang kedua di mana peringkat RP ataupun kursus. Dan satu lagi, apabila anda klik respective group yang diajar oleh pensyarah, akan lihat satu lagi pelaporan di peringkat grup. So, yang ini adalah bagi pensyarah yang mengajar. So, di sini saya nak emphasize, di dalam sistem kita ada 3 peringkat pelaporan. Pelaporan yang pertama di peringkat grup, pelaporan yang kedua di peringkat khusus di sini, dan yang ketiga di peringkat program level. So, siapa yang akan sediakan pelaporan dahulu adalah pensyarah yang mengajar khusus tersebut. So, pengajar perlu join grup yang mereka ajar di dalam UFuture.
Dan seperti yang kita ambil maklum, ramai juga menggunakan platform selain daripada UFuture untuk ODL semester lepas. Mungkin pensyarah tersebut tidak akan ada grup tersebut di dalam UFuture. So, pensyarah perlu pergi pada setting, join course or group, masukkan grup dan juga kursus yang diajar oleh pensyarah tersebut. Dan sila pastikan pensyarah tersebut telah melakukan pemilihan yang betul, kampus dan juga semester. Dan ini sangat penting sebab data akan dikeluarkan ke dalam sistem ataupun skrin pensyarah tersebut berdasarkan kumpulan yang telah dipilih oleh pensyarah tersebut. Saya ulang sila pastikan pensyarah memilih grup yang betul. So, apabila dia pilih grup yang betul, dia akan dapat lihat untuk join kursus tersebut. So, apabila dia dah join, di peringkat khusus, pensyarah dapat melihat kursus dan juga grup yang telah di-join. Dan apabila dia klik tersebut, grup tersebut, dia akan nampak satu pelaporan untuk CDL, CQI. So, yang ini adalah peringkat yang pertama di mana setiap pensyarah perlu menyediakan laporan untuk kelas masing-masing. So, klik. Dan apabila dia klik, dia dapat lihat maklumat course grade, entrance exit, SUFO, OBE, SCL implementation, and also Kopologi. So, yang ini perlu diisi oleh pensyarah tersebut. Dia lebih kepada self-evaluation. Klik pada button pencil dan dia perlu isi data tersebut. So, setiap data ataupun item mengandungi skill dia sendiri. Dan pensyarah perlu menjawab mengikut skill yang telah ditetapkan. Saya buat satu contoh. Dan apabila dia turun ke bawah, dia ada satu pelaporan untuk CQI di mana perlu diisi oleh pensyarah tersebut by adding CQI. So, di sini dia akan masukkan segala isu berkaitan dengan kelas untuk continuous quality improvement. So, dia masukkan, dia submit. So, katakanlah ada sebarang editing yang perlu dilakukan selepas penambahan laporan. Dia hanya perlu klik pada edit button dan dia boleh edit ataupun dia boleh delete. So, di sini yang kita akan tambah. So, selepas penambahan laporan di group level, pensyarah boleh save dan jika ada keperluan untuk print, dia boleh print laporan tersebut. So, selepas setiap
pensyarah mengisi laporan di peringkat grup, data-data yang telah diisi di bahagian CQI report akan dihantar ke cost level reporting kepada RP. So apabila RP klik pada cost level reporting CDL CQI, RP dapat lihat semua kumpulan yang aktif dan dia boleh lihat di bawah report yang telah dihantar oleh group level pensyarah yang mengajar. So berdasarkan kepada laporan yang disediakan di group level, RP akan membuat satu summary untuk setiap kursus tersebut. So sebelum ni RP kumpulkan melalui email ataupun WhatsApp, tapi dengan menggunakan sistem UFuture, pensyarah boleh berada di kampus yang berlainan dan dia hanya perlu savekan report tersebut di dalam sistem. RP dapat melihat semua reporting yang telah pun di-save di dalam sistem untuk dia add satu pelaporan bagi khusus tersebut. Proses dia adalah sama. Dia boleh buat reporting, submit, dan dia akan appear di sini, di bahagian cost level reporting. So, selepas setiap kursus RP menyiapkan laporan bagi kursus-kursus tersebut, dia akan, data-data yang disiapkan di sini akan dihantar ke program level reporting di bawah home CDL CQI. Dan di sini, KPP ataupun TDA dapat mengakses semua data bagi program tersebut. Dan sila pastikan study mode yang dipilih sebab sistem ni diguna pakai untuk EPJJ. Apabila kita buat pelaporan, especially KPP dan juga TDA, jika anda nak perlu melihat kepada sepenuh masa, klik pada option sepenuh masa. Dan dia akan difilter according sepenuh masa. Dan di sini dua lagi data akan dimasukkan dalam masa terdekat, di mana semester intake dan juga PAT. So, apa yang dilihat di bahagian KTP buat masa ni adalah keseluruhan report bagi semester tersebut. So, kita dalam proses untuk pecahkan ikut intake pelajar tersebut dan juga PAT. So, dua data ni, filter ni akan ditambah dalam masa terdekat. Dan apabila kita scroll ke bawah, semua data yang ada dalam sistem kita dapat lihat, termasuk grade pelajar, semua akan appear. Dan di bawah ni boleh lihat pelaporan yang dihantar oleh course level. Dan last kali kita boleh sediakan satu pelaporan untuk program level reporting di sini. Dan selepas kita siap, kita boleh save. Dan button print juga kita dalam proses. So untuk screen last ni, kita masih dalam proses kemaskini screen bagi KPP. Ada dua benda yang akan ditambah. Satu adalah filter bagi intake dan juga PAT. Dan satu lagi adalah button untuk print. Dan apabila ingin print, sebab data ni kita baca live daripada data daripada SIM dan sebab untuk data grade, dan juga ada data-data yang akan dimasukkan oleh pensyarah yang mengajar.
So sebelum print, kita galakkan untuk reload the latest data. So reload ni akan loadkan semua balik. So kalau anda sedang akses skrin ni pada kali yang pertama, data-data akan mengambil masa untuk load ke dalam skrin pensyarah ataupun KPP dan TDA. Disebabkan data yang banyak, dia akan ambil masa untuk for the first time untuk load dalam sistem. So yang ini adalah 3 peringkat laporan yang ada di dalam UFuture. Dan untuk makluman juga, ini kali pertama kita run. Oleh yang demikian, mungkin akan ada sedikit kekurangan ataupun penambahan diperlukan di skrin any level. So jika ada sebarang masalah, katalah ada masalah dalam data ke, ataupun ada sebarang masalah apabila tengah membuat pelaporan, anda boleh hubungi saya terus di saya share. Okay, can contact me at ISAT. So katalah apabila anda sedang buat ada sebarang masalah, boleh kontak saya terus, sama ada WhatsApp ataupun call. So kita akan cuba untuk membantu semua pensyarah dalam penyediaan pelaporan untuk CDL CQI ini. So I think that's all from my side, Dr. Samsul. Kalau ada apa-apa perlu tambah. Right. Thank you, Dr. So saya bahawa ada banyak soalan. Saya cuba pick up beberapa soalan. Jadi kita akan cuba jawab sehabis baiklah. Jadi ada yang bertanya, apakah peranan JK Noble ketika sistem ini telah pun mengambil alih daripada keadaan yang lazim? Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, peranan tuan-tuan dan puan-puan masih lagi berperan. Cuma penambahbaikan yang kita lakukan adalah kita telah melakukan otomasi terhadap data-data yang mana sebelum ni kita lakukan secara manual. That's number one. Alright, jadi seperti contohlah tadi, ada beberapa soalan contohnya. Saya daripada Penang tadi, sekejap. I try to scroll down. Okay, saya arti khusus ELE 355 di Pulau Pinang. Khusus yang ini ditawarkan kepada 3 kampus. Okay, dia ada 3 kampus. Now, secara dengan penggunaan sistem ni, data-data untuk ketiga kampus telah pun sedia ada. Jadi LIC masih lagi berperanan sebab LIC perlu memberikan maklumat dari aspek analisa, dari aspek OBSL implementation dan juga topologi. Jadi saya bagi contoh apa yang berlaku semalam. Contohnya APB menawarkan satu kursus dan juga menjadi hampir 40,000 orang. Saya rasa ada mustahil dalam 40,000 orang tu untuk dikendalikan oleh seorang RP. Jadi kita masih lagi memerlukan LIC. Mungkin yang saya dapat di sini, mungkin LIC mungkin tidak ada akses terhadap skrin tersebut. Jadi yang ini yang kita perlukan maklum balas dan juga mungkin senarai LIC yang kita rasakan perlu dan kita boleh untuk masukkan orang kata akses tersebut kepada LIC jika kita rasakan perlu. Jadi seperti semalam apa yang IPB maklumkan, dia memang ada LIC untuk setiap kampus, maka saya minta RP tersebut menyediakan maklumat berkaitan dengan LIC tersebut dan kita akan beri akses kepada LIC tersebut. Cuma kita tak mahulah bagi akses ini sewenang-wenangnya. Jadi kita nak berikan akses ini kepada yang betul-betul ingin menggunakannya. Jadi ada juga beberapa persoalan. Bagaimana pula dengan akses jawatan kuasa Nobel UiTM? Untuk jawatan kuasa Nobel UiTM, kita bagi akses penuh sehingga program level. Jadi sekiranya lah ada rakan-rakan kita yang tidak boleh akses, jadi jawatan kuasa Nobel boleh ambil peranan dan bantu rakan-rakan kita yang tidak mempunyai akses. Jadi itu yang saya katakan,
seperti semalam, apa yang saya lakukan, semalam saya telah berikan satu senarai kepada Dr. Prasanna yang mengandungi timbalan dekan akademik dan juga timbalan rektor akademik sebagai pengerusi jawatan kawasan Nobel dan juga ahli-ahlinya untuk diberikan akses sehingga program level. Jadi for the time being itu adalah pendekatan yang kita gunakan. Jadi jika ada demand, jika ada permintaan, boleh terus hubungi saya dan juga Dr. Prasanna. Okey, jika hari ni buka dekat skrin, alamak tak ada lah dekat saya punya dalam sistem, saya beri kursus tak ada, tak apa, jangan risau. Kita akan bantu tuan-tuan dan puan-puan dan kita akan pastikan tuan-tuan dan puan-puan memiliki skrin tersebut. Okey, berkaitan dengan slide dan juga slide daripada saya ataupun slide daripada Dr. Prasanna, saya akan berikan secara bersekali bersama-sama dengan rakaman agar nanti bila tuan-tuan dan puan-puan lihat rakaman, boleh rujuk bersekali dengan slide yang saya berikan. InsyaAllah kita akan percepatkan proses perkongsian ini. Okey. Apa lagi saya cuba nak pick up soalan. Okey, ada pandangan daripada Ben Yong Lee. Pada pandangan saya yang humble, skill yang diberi terlalu ringkas. Kalau dapat, mohon developer untuk tambah dan perjelaskan setiap satu skill. Betul. Saya ini point taken, kita akan ambil pandangan ini. Sebenarnya kalau kita lihat skill ini memang ada pada manual penggunaan CDL CTI 2015, tapi saya rasa betul lah mungkin ada keperluan untuk kita masukkan di dalam sistem supaya kita boleh nampak indikator itu dengan lebih jelas. Point taken, insyaAllah saya dengan Dr. Prasanna akan cubalah untuk fulfill. Adakah sistem ini boleh diakses dari luar UiTM? Disebabkan sistem ini asasnya adalah sistem U Future yang mana kita embed menu CDL CQI di dalam itu, maka ianya boleh diakses di luar UiTM. Okey. Apa lagi soalan? Okey. Untuk implementation. Ya. Berkaitan apa itu Dr. Prasanna? Tak apa. Boleh cakap dulu kot implementation dulu. Okey. Untuk OBE implementation, ada soalan yang tak relevan. Okey, point taken kita akan ambil. Jika kita rasa itu tak relevan, kita akan respon. Dan kita akan bacalah. Okey, Dr. Prasanna boleh sambung jika ada apa-apa. Okey, saya just nak buat makluman dan juga menjawab beberapa soalan teknikal yang ada dalam chat. Yang pertama adalah berkaitan dengan sistem OBE, dia ada dua bahagian yang kita buat. Satu adalah guideline dan juga implementation, pelaporan, semua adalah soalan-soalan tu kepada Dr. Samsul. Kalau berkaitan dengan sistem, baru kita akan bantu. Sebab ada yang tanya laporan ni perlu dibuat berdasarkan kampus ataupun keseluruhan dan sebagainya. Yang tu balik kepada implementation. Maybe yang itu Dr. Samsul boleh assist. So kalau soalan-soalan yang berkaitan dengan pelaporan, terus kepada Dr. Samsul. Dan jika berkaitan dengan sistem, boleh terus kepada saya. Dan di sini saya ada juga lihat, mungkin saya share balik skrin saya. Ada yang inform tadi, apabila dia login, di bahagian luar sekali, dia tak dapat lihat button untuk CDL CQI. Dan juga apabila dia masuk pada course pun, dia tak ada button di sini untuk CDL CQI di tepi ni. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, kita ada 3 jenis pelaporan. Dan 3 jenis pelaporan ni akses diberikan berdasarkan role. Apabila kita lihat di home, siapa yang akan mendapat akses untuk CDL CQI adalah KPP, PDA dan juga AJK Nobel berdasarkan senarai yang diberikan oleh Dr. Samsul. So data-data ni kita masih tengah update dalam sistem. Mungkin ada yang dapat lihat, mungkin ada yang tak dapat lihat. Bagi kami masa sampai maybe esok, and kita akan cuba masukkan secepat mungkin data-data tersebut. Sebab senarai kita baru dapat daripada Dr. Samsul dan ada juga penambahan. So kita akan cuba update yang ini. Dan untuk khusus pula, untuk setiap khusus, siapa yang ada link CDL CQI adalah RP bagi khusus tersebut. Jika anda adalah RP berdasarkan sistem AIMS, baru anda akan dapat link untuk CDL CQI. So jika tak ada, so
Role yang seterusnya yang anda boleh buat adalah role di bawah group, di mana anda boleh menyediakan pelaporan bagi kelas masing-masing di sini. CDR, CQI. So buat masa ni role untuk group tak ada masalah, untuk course RP pun tak ada masalah. So yang ada sedikit isu di sini adalah role bagi program. So di mana kita baru dapat senarai tersebut dan kita akan update senarai bagi TDAs dan juga AJK seperti yang diberikan oleh Dr. Samsul. So jika ada penambahan, sila berikan kepada Dr. Samsul juga. Jangan direct to me sebab housekeeping, siapa yang boleh akses sistem OBE, sistem CDL ni akan dihandle oleh UHAC. Kita hanya akan mengikut senarai yang diberikan oleh Dr. Samsul nanti. So, ada lagi soalan tak untuk pick up technical? Let me see. Yes, ADK Rebel memang boleh akses sampai program level. And bila kita di peringkat lecturer boleh start, anda boleh start sekarang. Sebenarnya screen kita dah buka hari Jumaat lepas. Betul. So hari Jumaat lepas baru kita buat dan kita dah bagi akses kepada semua pensyarah boleh akses. Dr. Pasana, ada soalan pasal PTFT, boleh akses ke tidak? PTFT boleh akses. Okay, PTFT, yes, PTFT cara dia login, dia berlainan sikit. Sekejap sekejap. Tak apa, macam yang Dr. Persana katakan tadi, yang mana yang dah join course tapi tak nampak button CDL CQI, nanti boleh direct terus dengan Dr. Persana. Ya betul Dr. Persana? Okey. Ya, boleh okey. dapat confirmation Untuk maklumat, kalau PTFT, dia kena login dengan menggunakan staff number dan juga IC without dash ke dalam sistem. So memang dia akan ada akses lah. Okey, ada satu soalan ni. Seandainya kita mempunyai dua kampus yang menjalankan satu program yang sama, contohnya satu kampus TU dan satu kampus lagi TT, bolehkah kedua-dua kampus ini saling melihat analisis ini? Boleh ulang tak? Okey. I didn't get your question. Alright. Seandainya kita mempunyai dua kampus yang menjalankan program yang sama, contohnya satu kampus PU dan satu lagi kampus TP, bolehkah kedua-dua kampus ini melihat analisis yang sama? Sepatutnya dia tak kisah dia dari kampus mana. Apabila kita buat filtration, kalau kampus tu memang ada tie dengan program tu, memang kita bagi akses. So sekiranya ada masalah, sama juga boleh inform sebab kita seperti yang saya maklumkan tadi, ini first time kita push data. So kalau ada sedikit masalah di mana-mana, kita boleh rectify as we go. And another thing is, jangan panik juga tiba-tiba dah masuk, data tak ada ke, something happen. Data semua ada dalam sistem. It's just that it's matter of making it visible or, you know, make it hide and so on. So yang tu pun boleh kita tengok balik nanti. Ada satu lagi soalan daripada Erniza Suhana Mohtar. Saya ingin mencadangkan supaya koordinator khusus diberi akses iaitu KPP atau koordinator kerana di cawangan koordinator program menguruskan analisa CDL dan CQI. This is access level lah kot, dia nak access koordinator dan apa? Access level ni, access level, access level ni seperti yang saya sebut tadi juga, semua access level kena refer dengan Dr. Samsul dulu sebab data yang Dr. Samsul bagi sahaja kita akan aktifkan dalam sistem. Okay, macam ni. I think that bagi mana-mana kampus yang inginkan access level, saya minta Timbalan Dekan Akademik ataupun Timbalan Rektor untuk request access level tersebut dan saya boleh beri maklum balas berdasarkan kepada email tersebut. Jadi saya mohonlah tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh minta bantuan Timbalan Rektor Akademik ataupun Timbalan Dekan Akademik untuk berikan saya satu senarai dan melalui senarai tersebut saya boleh lakukan ataupun saya boleh proses
mengikut kepada keperluan. Jadi nanti saya bimbang kalau saya entertain email individu, nanti dia akan jadi huru-hara sikit lah. Jadi kita minta lebih sistematik. InsyaAllah after this saya akan keluarkan satu lagi email maklumat ataupun susulan untuk requirement yang diperlukan oleh kampus, especially pada saya yang memerlukan akses yang lebih. Okay. Alright, bagaimana nak contact saya? Anda boleh contact saya melalui talian, melalui email, okay? Boleh email saya ataupun boleh hubungi nombor telefon saya. Alright, nanti juga saya akan kongsikan nombor telefon saya nanti bersama-sama dengan email rakaman dan juga slide tu nanti. Okay? Okey, sempat Ada lagi satu lagi soal ni, dan kita juga ambil maklum bahawa kebanyakan pensyarah menggunakan platform yang berlainan untuk PMP, tetapi pelaporan hanya boleh dibuat menggunakan UFuture. So kalau pensyarah tersebut tidak mengajar menggunakan UFuture, tak ada masalah. Dia hanya perlu masuk ke dalam sistem untuk buat pelaporan tersebut. Dan juga sila pastikan pelajar tersebut telah mengisi entrance dan exit. Sebab apabila kita gunakan Google Classroom, Team dan sebagainya, kebanyakan terlupa mengenai entrance exit. So apabila student tidak menjawab entrance exit, apa yang berlaku ialah dia akan impact kepada pelaporan CDL CQI. Dan kita buat masa ni tidak ada sebarang enforcement kepada entrance exit survey student. Yang kita ada enforcement adalah SUFO. Kalau student tak jawab SUFO, memang dia tak dapat tengok result. So student memang wajib jawab. Tetapi entrance exit bukan macam tu. Kita pensyarah kena remind. So sila remind pelajar tersebut untuk menjawab entrance dan exit menggunakan UFuture. Yang ni sangat penting. Walaupun anda menggunakan platform yang berlainan. Okey doktor, I think ini soalan ni dia bagi pada host, ada yang letak juga kat chat, so I try to read. CDL CQI sistem ini mengambil kira pencapaian PLO attainment setiap kursus dan program. Ya, jawapan saya ya. Okay. Alright. Okay, jika ada dua program yang berbeza menggunakan subjek yang sama di kampus berlainan, RP ada satu program satu. Adakah RP boleh melihat keputusan kedua-dua program? Yang ini subjek servicing lah kot. Yang satu subjek di-offer kepada banyak program. Boleh? Boleh. Okey. Dia sepatutnya bila dia klik dekat katalah di subjek, di bahagian CDL CQI ni, dia boleh nampak program untuk setiap grup. Nampak sini? Dia berlainan. So dia masih boleh access group program level. Dia masih boleh lihat keseluruhan report. Okey, yang ini saya rasa lebih kepada akses juga. Bagaimana jika RP berada di kampus induk tetapi pelajar dan pensyarah bagi sesuatu kod hanya berada di Cawangan? Bermaksud LIC yang paling banyak bertindak untuk mengumpul data dan membuat analisa data. Adakah LIC tidak boleh mengakses maklumat untuk bagi memudahkan analisis ini? LIC seperti yang saya sebut tadi, kita boleh bagi. LIC ke lecturer mengajar ke, semua data tersebut perlu dimasukkan melalui course level. So apabila dia pergi pada course level dan dia boleh nampak di situ grup yang dia ajar. So kalau LIC dia boleh masukkan di bawah grup kumpulan yang dia ajar tu. Dia boleh masukkan di sana. Alright, dan satu lagi soalan saya dah tengok berulang kali ada dua orang tanya berkenaan dengan CQI. Adakah ianya wajib diisi? CQI wajib diisi? Dia kan ada button CQI kat bawah tu. Okey, wajib lah. Kena isi sebab kat dalam. Sebab kat dalam tu yang nanti kita akan buat intervention, apakah tindakan yang kita lakukan dan juga masa ataupun bagaimana cara kita nak menyelesaikan masalah tersebut. Yang itu memang kita perlukan data tu. Okey. Kalau jika tiada isu, macam mana doktor? Kalau tiada isu, you kena pilih tak ada isu lah. Memang tak ada isu lah. Tapi saya pasti mesti ada isu. Tak sedikit sebanyak mesti ada isu. Unless memang dah tak ada betul, dan tak apalah. Tak ada masalah lah. Okey, ada satu lagi soalan sistem berkaitan sistem juga.
So apabila anda masuk di sini, apabila anda tengok total instructor, sebab ada yang tanya. So total instructor, apabila kita klik pada instructor, kita nampak di sini instructor tersebut. Okay. Memang yang ini bergantung kepada enrollment. So kalau anda seorang yang mengajar, kalau nampak 3 orang, maksudnya pesyarat tersebut telah join dalam kos tersebut. So yang ni memang kita tak boleh baikilah data ni. Data ni terpaksa dibuat housekeeping oleh pesyarat sendiri. So kalau RP rasa nak buat housekeeping, boleh contact pesyarat tu untuk unjoin khusus tersebut sebab dia tak ajar. And another thing is, adakah boleh digunakan oleh postgrad? Yes. Sistem ni memang boleh digunakan untuk full time, part time, postgrad dan semua student. Dan sistem ni juga dibuka kepada student luar yang ingin menggunakan untuk pembelajaran MOOC. Okey, saya cuba jawab satu lagi soalan. Jika analisa CDL CQI di peringkat cawangan bagi program PT, AJK Noble masih boleh analyse di peringkat cawangan. Macam ni, jawatan kuasa Noble ni adalah pemudah cara. Mereka ini boleh kita gunakan untuk memberikan khidmat nasihat dan juga kata apa bantuan. Jadi pada saya JK Noble perlu bertindak lebih aktif, lebih proaktif dalam nak membantu fakulti dan juga jawatan dan juga kampus. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan, jika anda berasa membuat analisa ni ada kesukaran, jawatan kuasa Noble yang dah dilantik itu boleh kita maksimalkan penggunaan dia. Alright? Okey, ini ada satu soalan daripada Siti Zaleha Muhammad Noor. Terima kasih Dr. Ana. Bagaimana dengan panel, pendapat panel apabila fakulti mempunyai sistem CDL CQI sendiri di mana CEO mapping, khusus mapping kepada PO accreditation body tersebut bukan PLO. Jadi perlu disediakan 2 pelaporan untuk setiap kursus atau satu pelaporan untuk accreditation body dan satu lagi untuk BECDL. Yang ini untuk Ini soalan saya ni lah. Okey. Okey, saya faham ada beberapa fakulti of engineering yang mempunyai sistem pelaporan dia yang tersendiri. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ianya bersifat untuk tujuan akreditasi maka gunakanlah sistem yang sedia ada. Jadi tapi saya faham juga dalam ramai kalangan rakan-rakan kita dekat fakulti engineering, saya rasa fakulti kejuruteraan mekanik elektrikal yang dah ada sistem dia tersendiri. Tapi mungkin juga adik-beradik dia contohnya awam mekanikal dengan etik kimia, saya tak ada sistem tersebut. Maka mereka bolehlah gunakan sistem ini sebagai option. Jadi mereka ada sistemnya tersendiri untuk comply akreditasi, maka bolehlah gunakan, tak ada masalah. Tapi saya nak pastikan bahawa pelaporan itu perlu juga dilaporkan kepada unit arwah kurikulum untuk tindakan kami. Itu saja. Alright. Ini untuk professional body lah, professional body. Itu dah professional body memang ada dia punya requirement tertentu yang diperlukan. Dan ini juga kita tak nak ganggu proses akreditasi tersebut, maka kita boleh consider ni. Alright. Okey, ini saya tak pasti soalan ni relevan atau tidak, tapi saya baca je. Saya mengajar AFC 718 daripada Puan Rohani Dr. Rohani AFC 718 seorang dan nampak dalam sistem tadi ada 25 orang pelajar dan 3 pensyarah. Saya tengah develop e-future material MOOC dan saya seorang mengajar sistem ini sejak ODL berlaku. Oh, ni maklumat instructor. Perlukah dibaiki maklumat dalam grup tu? Instrukturnya ramai tapi dia mengajar seorang je. Dia arti ke? Itu saya tak pastilah Puan. So I guess macam Dr. Pasana kata tadi, kena minta rakan-rakan dia untuk unjoin lah balik. Yang mana tak pernah mengajar. Betul Dr. Pasana, kena minta rakan-rakan dia untuk buat clearance lah, unjoin the group. Yes, betul. Dia kena buat, pensyarah kena buat housekeeping. Buat housekeeping. Ada lagi tak soalan? Kita ada 3 minit lagi. Okey. Akan ada sesi lain lagi ke doktor? Ada demand ni nak minta. Doktor ada tak sesi satu lagi? Kita 1000 pun dah penuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok pada kelapangan masa dan kelapangan masa, kalau ada kelapangan, insyaAllah kita akan fikirkan untuk buat satu lagi dah. Boleh Dr. Pasana, kita cuba organize satu lagi one last time
untuk bantu Boleh, dekat boleh, kepada boleh. kita? Right, okey. Boleh. Kata Boleh. Farhana kata okey, don't worry. Okay. Next time boleh streaming kat YouTube terus kot. Ya, Mungkin, betul. I think next time boleh streaming kat YouTube. boleh extend terus daripada 1,000, mungkin lebih daripada itu. Ya, Saya rasa lama. correct. Correct. Okay. Critical issues. Oh, yang ini isi-isi dekat dalam CQI tu. Saya pun semalam dah tengok. Mungkin ada yang bertanya ni, apa dia critical issues di dalam CQI? Apa nak isi? Itulah, nak share dekat YouTube boleh sebab kita takut some of the part tu takut dia confidential, tapi saya rasa insyaAllah kita boleh share next time dekat YouTube kot sebab dia more like on the penggunaan sistem, nothing much on. Saya rasa kalau kita private kan boleh kot. kita Private private and make it kan, macam video saya tadi pun semua private sebab ramai pensyarah yang tanya. Sebab lately ramai yang tanya macam mana nak join group dan sebagainya. Memang saya ada buat satu video tapi video tu adalah dalam bentuk private. So you can only access using the link that I give you. Maybe I will share it. Ni kepada yang ada masalah macam mana nak join group, upload material dan sebagainya. So maybe I will share here. Sebab ramai yang tanya soalan yang sama. So they can access the materials using that. So I will put it in chat lah. Ada yang tanya tadi, bila manual system boleh diperolehi? Manual system, ya, kita sedang siapkan screen untuk yang program level filtration tu. So in 1-2 days, bila dah siap tu, kita akan keluarkan manual tu. The video can be accessed by using the site that I shared lah. Memang saya akan upload dalam ni nanti semua. So another copy saya akan bagi dengan Dr. Samsul so that he can circulate to the AJKs, the PDF copy. Saya rasa pensyarah tak perlu register dalam YouFuture kan? Kita semua automatically akan ada account YouFuture, betul kan? Pensyarah semua dah ada automatically account. So dia gunakan staff portal info. So kalau dia pernah guna Island, memang sama dan data-data yang dia guna dalam Island tu memang ada dalam YouFuture. Kita dah push. Dan saya rasa YouFuture dah lama take over Island kan? Dah lebih daripada 1 semester I guess. Yes. So, tapi officially kita belum buat penutupan sebab platform ni dalam proses untuk migrate dalam cloud. So selepas kita migrate, kita akan officially inform tentang penutupan sistem-sistem lain. Okay, soalan. Saya rasa soalan yang berbentuk sangat spesifik mengikut subjek ni saya rasa boleh diajukan terus melalui email kepada Dr. Syamsul ataupun Dr. Prasanna directly. Apakah Sorry, tak dengar? Dengar ke? Saya tak dengar. Tak dengar. Ada yang cakap ke? Is it? Saya dengar ada soalan tadi. Boleh sebut nama so that saya boleh unmute. Saya tak dengar dah. Putus-putus. Siapa tu? Okey. Ada soalan satu lagi, Doktor. Yang ini private kepada saya. Okay, you said that this eFuture platform menggantikan Island. That means dia lebih baik daripada menggunakan MS Teams atau Google Classroom? Okay, dia macam ni. Kita ada satu platform learning management system iaitu YouFuture.
So lebih baik atau tidak saya tidak dapat confirmkan sebab dia bergantung kepada cara delivery, teaching delivery masing-masing. Ada pensyarah yang lebih suka guna Google Classroom sebab dia adalah lebih light in terms of bandwidth dia compared to LMS. LMS, of course bila kita sebut LMS, dia punya access for time being dia kena guna web ataupun dia boleh diakses melalui mobile, tetapi dia mobile scale. So kita masih dalam proses untuk mengeluarkan mobile version of YouFuture. So di mana dalam masa terdekat akan launch. Dan pensyarah sendiri boleh evaluate yang mana satu dia nak guna untuk kelas masing-masing. Tetapi YouFuture wajib digunakan untuk pelaporan. For teaching, kita leave it to the pensyarah untuk sendiri menilai lah yang mana satu dia nak guna. Okey, satu soalan terakhir untuk Dr. Samsul. Ada apa-apa kriteria untuk mengisi CQI? Sebab sebelum ini RP pernah sebut kena link dengan PNO atau PEO. Boleh tak Dr.? Pada saya, tips untuk menulis orang kata apa, analisis CDI CQI adalah merujuk kepada COPA 2017. So itu boleh dijadikan panduan bagaimana nak menulis. Alright, jadi kalau tanya pada saya, itulah sumber rujukan utama yang kita boleh rujuk lah untuk memastikan kita boleh menghasilkan pelaporan yang baik lah. Alright, dan ada juga sebahagian daripada yang saya baca komen-komentar itu, ada sebahagian isu tu, isu yang berkaitan dengan infrastruktur dan sebagainya. Tak apa, tuan-tuan dan puan, boleh ditulis sebab itu sebahagian daripada area 3 student support services tak salah saya. Tak apa, tuan-tuan tulis sahaja apa yang tuan-tuan rasakan itu adalah concern tuan-tuan dan puan. Kita memang tak sekat in term of apa yang tuan-tuan nak utarakan sebab itu adalah, orang kata apa, itu adalah isu yang telah dilalui oleh pensyarah tersebut. Okey, dan ada juga yang bertanya pada saya, Doktor, bila nak guna sistem ni? Kita akan bermula pada semester Mac Julai yang OEL ini. Jadi kita akan mulakan dengan semester yang lepaslah supaya kita boleh melihat keupayaan ataupun keberkesanan sistem yang kita gunakan ni. Memang saya yakin tuan-tuan dan puan, memang pada awal ini mungkinlah ada banyak perkara yang perlu kita tambah baik, dan bila saya scroll dekat bahagian bawah ni tadi, bahagian question ni, memang ada banyak komen-komen yang bagus-bagus. InsyaAllah kita akan cuba selesaikan satu persatu, tapi apa yang saya minta tuan-tuan dan puan adalah untuk cuba dan guna dahulu dan berikan maklum balas. Dan ada juga tanya saya, Doktor, bila nak hantar? Nak ikutkan 30 hari selepas daripada keputusan rasmi. Tetapi mungkin juga saya akan consider lah untuk fikirkan tarikh yang sesuai kepada tuan-tuan dan puan supaya tuan-tuan dan puan dapat melengkapkanlah tugasan ini. Alright, so perkara lain yang saya terlepas pandang tadi, ada beberapa tadi, kejap ya. Yang apa lagi Saya rasa yang itu je kot, tak ada apa-apa kot so far. Kalau saya terlepas pandang tu mungkin saya akan cuba nilai balik. Yang ni sekiranya di Sawangan macam dia kata dapatkan laporan. Yes. Macam mana? Sekiranya berada di Cawangan, memerlukan laporan penuh CDF CKI untuk subjek tersebut, untuk semua kod dalam program. Siapa yang ada akses? Macam kita kata di awal tadi lah, yang ada akses Istimalan Dekan Akademik, KPP, JK Noble, so kita boleh gunakan akses ini. Timbalan rektor. Right. So dekat sini dia kata minta share link borang kehadiran jam khusus tuan-tuan dan puan. Bila you masuk kepada webinar event ini tadi, tuan-tuan dan puan dah masukkan maklumat peribadi tuan-tuan dan puan, maka itu nanti kita akan anggap sebagai borang kehadiran dan kita akan berikan jam latihan kepada tuan-tuan dan puan. Alright. Okay. Alright. Itu sahaja daripada saya. Alright. Dr. Prasanna, any last word from you? Okay, from me, last word adalah sama seperti Dr. Samsul juga. So, sistem baru, consider baby lagi. So, it's consider our baby, new baby. So, if you have any feedback, any issues, don't worry. It's in-house developed system. So, apa-apa yang kita nak buat tu, kita boleh buat jika diperlukan. So, penambahbaikan adalah berterusan. Kalau keluar error ke, kalau salah ke, don't worry. Kita boleh modify in the system. Just inform us for the feedbacks. I think that's all from me. Yep. Alright.
Okay, with that, thank you so much. So, saya akan alihkan balik sesi ini kepada practice session untuk panelis. Yang lain, kita mohon maaf kalau ada masalah hiccups ketika program ini berlangsung tadi. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.